So kita tengok bahagian kedua ni. So sebelum ni kita belajar petua sinus, sekarang petua kosinus. So maksudnya ada cos ada terlibat di sini. So kita tengok formula dia. Petua kosinus, kita ada A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. So bila kita tengok formula ini, kita perlu faham dengan cara sebegini. So contohnya, kalau kita ada satu segitiga di sini, sini bucu A, bucu B, bucu C, yang bertentangan dengan bucu tu sisi A, bertentangan dengan bucu B, sisi B, dan ini sisi C. Okay. So kalau kita nak guna formula pertama ni, biasanya kita guna formula ini untuk cari panjang sisi A ni, panjang sisi ni. Dan syarat dia, kita perlu ada maklumat yang cukup. So kita perlu ada maklumat apa? Kita perlu ada panjang sisi B, C, ini BC lagi, ini sudut A. Nah, maksudnya kita perlu tahu panjang sisi B, panjang sisi C, dan sudut A. Dia macam dua sisi dan satu sudut terkandung. So kalau kita ada maklumat sebegini, kita boleh cari panjang sisi untuk ini yang bertentangan dengan sudut yang diberi tu, sudut terkandung tu. So sisi bertentangan tu kita boleh cari. So okay. Kalau kita tengok formula kedua ni, keadaan dia berlainan. Kalau kita nak cari B, panjang sisi B, kita perlu ada maklumat AC, ada A, ada C, dan ada sudut terkandung B. Perlu ada sudut terkandung B. Sama juga kalau kita nak cari panjang sisi C, nak cari panjang sisi C ini, kita perlu ada maklumat A, ada B, ada A, ada B, dan sudut terkandung dia, sudut C. Sudut C pun perlu ada. So itu cara kita fahamkan petua kosinus. Perlu ada dua sisi dan satu sudut di antaranya, kita panggil sudut terkandung, atau sini sudut kandung. Dua sisi dan satu sudut kandung diketahui. So kalau keadaan ini berlaku, kita boleh guna petua kosinus. Cara atau keadaan kedua di mana kita boleh guna petua kosinus ialah di mana kita tahu soalan kita beri maklumat 3 sisi. Katakan dia beri sisi ini dan ini. Panjang sisi semua diberi dan dia minta kita cari salah satu sudut. Contohnya kita nak cari sudut A. Kalau nak cari sudut A, sudut A letak di sebelah kanan ni, dan sebelah kiri ni perlu letak panjang sisi A. Panjang sisi A ya. Okay. Yang tengah-tengah ni letak dua sisi yang berlain, yang tinggal tu. Okay. Kalau soalan nak kita cari sudut B, panjang sisi B ni perlu letak di kiri. Nak cari sudut B, panjang sisi B perlu letak di sebelah kiri. Kalau kita nak cari C pula, panjang sisi C perlu diletakkan di sebelah kiri. So kamu perlu tahu hubungan ini dengan sudut dia. Okay, dia mesti bertentangan. Okay, kita tengok contoh. Tengok contoh. So ini keadaan pertama. Dua sisi dan satu sudut kandung diberi, dan kita boleh cari panjang sisi A ni. So saya tuliskan formula dia dulu. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos sudut A, dan kita masukkan nilai. Ini B. Itu B sebab dia bertentangan dengan bucu B. Ini C pula. So kita masukkan nilai.
9.2 kuasa 2, 11.4 kuasa 2, 2 BC cos 41 darjah. Okay. Lepas tu kita tekan kalkulator. Kita tekan kalkulator, tekan semua sekaligus. Tekan semua. Tolak 2 tambah darab 9.2 darab 11.4 darab cos 41. Okey, so kita dapat 56.29. Lepas tu kita puncakan, dapatlah panjang sisi 7.503. Dapat panjang sisi. So macam tu lah. Okay. Itu keadaan pertama. So kita tengok ada tiga soalan di sini. Okay, 3 soalan lah. Saya bagi kamu buat sendiri nanti dan kita teruskan. Okay. So ini pula keadaan kedua. Diberi 3 sisi bagi segitiga ABC. Cari sudut-sudut segitiga ABC. Okay, maksudnya dia nak kita cari ketiga-tiga tu. Cari ketiga-tiga tu. Dia susun semula betul kosinus tu. Dan kita ada bentuk macam ni pula. Macam mana dia nak susun? Saya beri satu contoh. Contohnya betul kosinus yang pertama kita dia macam ini. Dia macam ni. Ini formula yang diberi pada muka surat sebelumnya. So, bila kita nak susun betul kosinus ni, mula-mula kita pindahkan 2BC cos A. Semua ni kita pindah sekaligus ke sebelah kiri. Dari tolak dia jadi tambah. So macam ni. 2BC cos A. Sebenarnya perlu tambah dengan A kuasa 2, tapi saya nak pindahkan A kuasa 2 ke sebelah kiri pula. Okay, dari tambah dia jadi tolak. So dia jadi B square tambah C square tolak A square. Dia jadi tolak. Okay, lepas tu nak cari cos A pula, kita bahagi. Kita bahagi 2BC. Macam tu. So, kamu perlu ingat cara kita pindahkan sudut kita, sebutan kita. So, pindah ini dulu, lepas tu ini pindah ke kanan, jadi tolak. Lepas tu ini hubungan ini dengan ini darab. So, pindah 2BC ke bawah jadi bahagi. So, itu sebab kita ada formula ini. So, yang ini sama juga. So, kita tak perlu bincang yang sama. Okay, so kita buat soalan secara terus. Okay, so katakan sekarang saya nak cari sudut A dulu. Okay, saya tahu ini panjang sisi A, ini panjang sisi B sebab dia bertentangan dengan bucu B. Ini panjang sisi C sebab dia bertentangan dengan bucu C. So kita nak cari sudut A dulu. Cos A sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak A kuasa 2 bahagi 2BC. Lepas tu tekan calculator. Okay, 3.9 kuasa 2, 6.2 kuasa 2 tolak 7.4 kuasa 2 bahagi 2 darab 3.9 darab 6.2. Okay, dapat negatif 37 per 1612. Sekarang kita kena songsangkan cos kita. Dia jadi 91.32 darjah. So itu sudut A. Nak cari sudut
B pula kita guna cos B. Kita ikut formula yang diberi di sini. C yang tolak tu sudut yang panjang sisi yang bertentangan dengan sudut ini. Okay, kalau ini sudut B, sini kita tolak panjang sisi B. Okay, so kita masukkan nilai 7.4 kuasa 2, 6.2 kuasa 2, tolak B 3.9 kuasa 2, bahagi 2 C. Dan kita dapat, saya tekan semua sekali, bahagi 2 darab 7.4 darab 6.2. Okay, kita dapat 7799 bahagi 9176. Dan kita, ini cos B ya, kita pindahkan cos ke sebelah kanan, dia jadi cos songsang 31.80. Macam tu lah. Okay, satu lagi nak cari sudut C pula. Saya buat di sini cos C. Kita ikut formula yang diberi di sebelah kanan ni ya. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So 7.4 kuasa 2, 3.9 kuasa 2, tolak C kuasa 2 bahagi 2 AB. 7.4, 3.9. So kita bahagi. Lepas tu bahagi dengan 2 darab 7.4 darab 3.9. Kita dapat 10511924. Inilah cos C. Lepas tu kita dapat cari sudut C 56.89 tajah. Tajah. Okay. So macam tu lah. So itulah betul cosinus. Dan kita ada latihan di sini. Kita teruskan. Okay. So contoh di sini pula, dia macam menggunakan betul cosinus untuk selesaikan sesetengah masalah. So kita tengok soalan di sini, dia cakap dengan menggunakan betul cosinus, cari nilai x dan nilai theta. Nilai x, nilai theta dalam setiap rajah berikut. So nak cari x, nak cari theta. Kalau nak cari x kan, kita tak tengok segitiga yang atas ni, sebab maklumat dia tak cukup. Kita perlu ada 3 maklumat, 2 sisi dan 1 sudut kandung perlu diketahui. Tapi kita tak tahu, kita perlu tengok segitiga di bawah ni. Segitiga di bawah ni kita ada maklumat yang lengkap, 2 sisi dan 1 sudut kandung. So kita tengok segitiga ABC ni boleh cari x. So, kalau ikut formula kita, x kuasa 2 sama dengan 8.0 kuasa 2 tambah 6.5 kuasa 2 tolak 2, 8.0 6.5 cos 122 saja. Lepas tu kita tekan semua sekaligus. 2 darab 8 darab 6.5 darab cos 122. So kita dapat 161.36. Cari x pula. Puncakan 12.70 cm. So bila sudah dapat cari x kan, ini 12.70 lah. Sekarang kita nak cari theta pula. Kalau kita nak cari theta, kita mestilah guna segitiga di bahagian atas ni. Dan kita sudah ada maklumat yang cukup. Kita ada 3 sisi.
1, 2, 3. 3 sisi. Nak cari sudut theta ni, kita guna formula cos theta. So, kamu perlu ingat, kita tambahkan dua sisi di sebelah dia, sisi di pertentangan tu kita tolakkan. So, dia macam ni 9.4 kuasa 2, 10.6 kuasa 2 tolak dengan sisi yang pertentangan dengan dia, 12.70 bahagi dengan 2 ini dan ini. Okay, so kita tengok kalkulator dulu, tekan semua. Lepas tu bahagi 2 darab 94, 10.6. Okay, so cos theta kita ialah 3943 per 19928. Lepas tu kita songsangkan cos kita. Kita dapat 78.59 darjah. Macam tu lah. Okay, so soalan 1, 2, 3 kamu boleh buat sendiri. Kita teruskan. Okay, sekarang kita nak selesaikan masalah. Tengok masalah di sini. Okay, raja di sebelah menunjukkan segitiga ACD. ACD yang besar ni. ABC ialah garis lurus yang bawah ni, ABC. Okay, so cari sudut DAB. DAB maksudnya cari ini. Cari itu So kita nak cari ini. Kita panggil, okay. Tak apalah, tak perlu letak apa-apalah. Sudut DAB lah secara terus Kita tengok segitiga apa yang kita nak guna. Ada dua kemungkinan. Mungkin kamu boleh guna segitiga yang besar atau segitiga di sebelah kiri ni, yang kecil ni. Ada dua kemungkinan So kita tengok segitiga mana yang ada maklumat yang cukup. Nah, cari sudut ni. Kalau kita ada 3 sisi, kita boleh guna petua kosinus. Ada 3 sisi. So kita tengok segitiga yang besar tu, ada 3 sisi diberi. So kita nak cari cos A. Kita ambil 2 sisi di sebelah dia, kuasa 2 dan tambahkan. Dan sisi bertentangan tu kita kuasa 2 dan tolakkan. Macam ni. Dan bahagi dengan 2 ini dan ini. Okay, lepas tu tekan kalkulator pula. 7.5 kuasa 2, 12.6 kuasa 2, kuasa 2 bahagi 2 darab ni, darab tu. Okay, kita dapat 9/20. Lepas tu sudut A sama dengan kosong 63.26 darjah. Dapat sudut ni. Okay, betul kosinus. Bahagian B pula. Okay, saya letakkan dulu maklumat yang kita sudah ada. 63.26 darjah. So maklumat kedua kita, soalan kedua kita, cari nilai theta. Cari ini pula. Nak cari nilai theta. Okay, kamu mungkin fikir nak guna segitiga ni. Kalau nak guna segitiga ini, kita tengok maklumat kita cukup tak? Kita ada satu sisi di sini, satu sisi di sini. Perlu ada 3 sisi baru boleh guna petua kosinus. Tapi kita tak ada 3 sisi. Okay, so nak guna petua kosinus tak boleh.
Okay. So kalau macam tu saya cari sudut di sini dulu. Cari sudut di sini dulu ah. Lepas tu saya guna 180 tolak ini baru dapat theta. Cari ini boleh. Boleh ya, sebab kita tengok kita ada ini dengan sudut ini. Mereka bertentangan. Ini dengan sudut bertentangan. Kalau ada dua pasangan yang bertentangan ni, kita boleh guna petua sinus. Petua sinus mesti ada dua pasang. Sisi dan sudut yang bertentangan ini dikira satu pasang. Ini pasangan kedua 6.9 dengan sudut bertentangan dia. Okay. Guna petua sinus. Okay. So kita buat B di sini. Okay. So sin B bahagi sisi bertentangan 7.5 sama dengan sin 63.26 bahagi sisi bertentangan 6.9. Kita cari sin B dulu. Yang ini darab ke sana. Tekan kalkulator semua sekaligus. 7.5 darab sin 63.26 bahagi 6.9. Okay, dapat 0.9707. Kita songsangkan sin kita, dapat 76.10. Bila dapat sudut B ni, saya label dulu 76.10. Okay. Kita boleh cari theta dengan menggunakan 180 sebab dia garis lurus, tolak dengan ni. So theta sama dengan 180 tolak dengan ini. Lepas tu kita cek dengan kalkulator. 180 tolak, kita dapat 103.90 saja. Dapatlah ni. Inilah jawapan dia. Okay. So bila kita tengok gambar aja pun logik juga sudut ni, sebab dia sedikit lebih daripada garis tegak yang saya tunjuk di sini ya. Garis tegak dengan garis ini sebenarnya 90 darjah. So ini sedikit lebih daripada 90 darjah. Okay, kita tengok C pula. Panjang AB. Nak cari AB pula. Nak cari sisi ni. So kita sudah ada banyak maklumat lah untuk segitiga di sebelah kiri ni. Nak cari tu sebenarnya bukan masalah besar. So kita boleh guna petua sinus sekaligus. Sebab kita ada satu pasangan, ini dengan ini satu pasangan. Nak cari panjang ni perlu tahu sudut di sini. Nak cari sudut di sini senang saja. Kita guna segitiga sebelah kiri ni 180 tolak ni dan tolak ni, dapatlah sudut di sini. Okay, saya tuliskan dulu. Sudut D sama dengan 180 tolak sudut 63.26 tolak 76.10. Okay, kita tengok. So kita dapat sudut D 40.64. So bila dapat sudut di atas ni, saya tuliskan dulu 40.64. Okay, sekarang kita boleh guna petua sinus yang memerlukan pasangan. So AB dan sudut ini satu pasang. Pasangan pertama,
Ini dengan ini boleh jadi pasangan kedua. Kalau kamu tak mau pasangan ini pun boleh. So ada dua pilihan. So kita buat bentuk sinus. Kali ini saya letak panjang sisi AB di atas sebab kita nak cari panjang sisi AB ya. Sin tu letak di bawah. Sin sudut bertentangan 40.64 sama dengan saya pilih pasangan kedua 6.9 bahagi sin 63.26. Nak cari AB, ini darab kan. Kita tengok kalkulator. 6.9 darab dengan sin 40.64 bahagi sin 63.26. Tak apalah, 5.032. So itulah dia panjang sisi AB. So dari soalan ini ya, kita faham bahawa kita perlu pilih formula, pilih petua kosinus atau petua sinus. So macam mana nak pilih? Secara umum, petua kosinus boleh diguna kalau kita ada dua sisi dan satu sudut kandung, atau kita ada tiga sisi. Kalau ini tak boleh, tak ada maklumat sebegitu, kita boleh guna petua sinus. Petua sinus perlu ada dua pasangan. So maksudnya sudut dengan sisi bertentangan, sudut dengan sisi bertentangan. Ada dua pasangan, boleh guna petua sinus. Itu cara kita nak pilih formula. Kita tengok lagi. Bahagian bawah ni soalan 1 lebih kurang sama dengan tadi. Kita tengok bahagian terakhir pula. 9.3 luas segi 3. Luas segi 3. Formula di sini. Luas segi 3 ABC. Ada 3 keadaan. Tengok sisi mana yang diberi ya, panjang dia. Setengah darab AB sin C. AB sin C. Maksudnya dua sisi diberi dan sudut kandung diberi. Macam petua sinus tadi ya, tapi ini untuk petua sinus untuk cari C, tapi ini untuk cari luas segi 3. So kegunaan dia lain. Ini untuk cari luas, itu untuk cari panjang sisi atau cari sudut. So soalan formula kedua pula, setengah BC sin A. Kalau kita diberi BC, kita mesti tahu sudut kandung sudut A juga, baru boleh guna formula ni. Keadaan ketiga, kita diberi panjang sisi A dan C. Kita perlu tahu sudut B pula. Sudut B kita perlu tahu. Sudut B sama sudut kandung. Sudut kandung so kita tengok bahagian A pula. Cari luas bagi setiap segi 3 berikut. So kita boleh cari luas secara terus. Memang ada dua sisi dan satu sudut kandung. Setengah darab kedua-dua sisi tu. Lepas tu sin 47. Dan kita tekan semua, dapatlah luas. Setengah 10.5 sin 47. 31.87 cm kuasa 2. So itulah luas segi 3. Mungkin kamu fikir, macam mana dengan formula yang saya belajar sebelum ni? Sebelum ni kita guna tapak. Kita panggil B ya. Darab dengan tinggi kita panggil H, katakan H.
So luas sama dengan setengah darab tapak darab tinggi. So kita boleh guna ni kalau kita ada tapak dengan tinggi. Tapak dengan tinggi. Kalau ada boleh guna ini. Kalau tak ada maklumat ini, gunalah ni. Dan kalau segitiga kita segitiga tepat macam ni ya. Nah, inilah tapak. Inilah tinggi. Kalau kita ada dua panjang sisi ni, bolehlah guna ni secara terus. Okay. So formula ini kita boleh guna kalau kita ada sudut. Ada sudut. Boleh guna. Sudut kandung. Okay. So kita tengok soalan pada muka surat seterusnya. Okay, ini pula perlu buat secara terbalik. Okay, kita tengok soalan dia. Diberi luas segitiga. Ini dia luas. Cari nilai theta bagi setiap segitiga berikut. Nak cari ini pula. Ada luas, nak cari ini. Okay. So kita buat macam ni ya. 16 ni luas sama dengan setengah kali dengan panjang sisi dan sin sudut kita theta. So bila kita nak pindahkan, katakan saya darab ketiga-tiga ni dulu. Ini setengah darab 6.2 darab 7.4. Darabkan dulu. So saya dapat 16 sama dengan 22.94 sin theta. Okay. Sekarang saya pindahkan 22.94 ke sebelah kiri dan bahagi. Kita dapat 800/1147 sama dengan sin theta. Lepas tu sin tu pindah ke sebelah kiri jadi sin songsang. Kita dapat theta sama dengan 44.22 darjah. Macam itulah. Okay. Formula dia tak susah sangat. Yang susah bila dia gabung banyak segitiga ke, gabung betul sinus betul kosinus dengan luas segitiga. Itu susah sikit. Yang paling susah pun soalan 3 dimensi, lebih susah. Okay, kita tengok contoh lagi. Diberi luas segitiga, cari nilai X bagi setiap segitiga berikut. Okay. So X tu salah satu sisi. So kita perlu ingat formula kita, luas sama dengan setengah kali dengan dua sisi yang diberi dan sudut kandung dia sin 43. Okay. So saya darabkan setengah dengan 5.6 dengan sin 43. Saya darabkan ketiga-tiga ini dulu. X2 saya biarkan. So saya dapat 1.9096x. Di sini 12.4. Okay, nak cari X pula. Bahagi 12.4 bahagi dengan nilai tersebut, kita dapat 6.494. So itulah dia. Okay, so kita tengok satu lagi. Cari luas bagi setiap segitiga berikut. Kita ada dua sisi dan satu sudut terkandung sekarang. Kita perlu guna rumus Heron. Rumus Heron pun ada formula dia untuk cari
luas segitiga. Okay, so mula-mula apa tu S? Kita perlu faham dulu. S ialah semi perimeter. Maksudnya perimeter kita bahagi 2. So dapatlah S. Perimeter ialah A tambah B tambah C ya. Jumlahkan ketiga-tiga sisi itu perimeter. Lepas tu bahagi 2, kita panggil dia semi perimeter. Bila dapat S, letak sini. Lepas tu guna semi perimeter tolak dengan A, semi perimeter tolak B, semi perimeter tolak C. Darabkan semua dan punca, dapatlah luas. Okay, so contoh nak cari semi perimeter, 6 tambah 7 tambah 8 bahagi 2. So kita jumlahkan, dapatlah 10.5. Sekarang nak cari luas. Kita panggil A lah. Okay, guna formula S tolak A, S tolak B, S tolak C. Macam tu. Dan kita tekan kalkulator saja. 10.4 10.5 tolak 10.5 tolak 7, 10.5 tolak 6, 10.5 tolak 8. Kita dapat 20.33 cm kuasa 2. So itulah dia rumus Heron. Okay, so kita teruskan. Bahagian E pula. Kita tengok ni, bahagian E. Selesaikan masalah berikut. Dalam ranjang di bawah, luas segitiga ABD segitiga di kiri ni adalah sama dengan luas segitiga BCD segitiga di sebelah kanan, sama luas. Cari nilai X. Cari ini pula. Okay, so untuk segitiga di sebelah kiri ni, nak cari luas dia, kita boleh guna rumus Heron. Lepas tu segitiga ni, nak cari luas dia, kita perlu guna dua sisi dan sudut tergantung tu. Okay, guna dua formula yang berlainan. Saya cari semi perimeter dulu. 5.2. Saya guna segitiga di sebelah kiri ya sekarang. Saya jumlahkan ketiga-tiga sisi yang diberi. Lepas tu bahagi 2. So lepas tu kita tekan kalkulator saja. So dapat 9.6. Lepas tu nak cari luas segitiga ABD, kita guna formula Heron. S tolak ketiga-tiga sisi tu. S tolak ini, lepas tu S tolak ini. Puncakan, kita boleh cari luas segitiga. So punca dapat 16.70. Itu luas di sebelah kiri, luas segitiga di sebelah kiri. Tapi luas ini sama dengan luas ini, sama luas. So kita tulis dulu, ini sama dengan luas segitiga BCD. Okay. Sekarang kita guna
formula yang kedua tu, formula yang pertama tu yang melibatkan dua sisi dan satu sudut terkandung. So setengah kali dengan dua sisi tu, lepas tu sin, lepas tu sudut kandung dia, ini dia. Sekarang kita nak cari X pula. Kita darabkan ketiga-tiga ni. Setengah darab ini, darabkan dulu. Sin 105, okay. So bila darabkan semua tu, saya dapat 3.187 X. Dapat ini. Lepas tu 16.70 bahagi dengan jawapan tadi, cari dapat X lah, sebagai 5.239. So macam tu lah. Dia boleh tanya sampai tahap ini, di mana kita perlu guna dua formula luas segitiga, rumus Heron dan sudut dua sisi dan satu sudut kantong tu. Dua formula sekaligus dalam satu soalan. Okay, so kita teruskan. Soalan satu kamu cuba sendiri. Lepas tu soalan 2 pun sama. Okey, sekarang kita gabung semua sekaligus. Kita guna betul sinus, betul kosinus dan luas segitiga. Ada dua formula di sini ya, untuk selesaikan masalah. Contohnya ini, laka segitiga ABC dengan keadaan sudut A ini, panjang sisi A ini dan panjang sisi C itu. Tandakan dua kedudukan yang mungkin bagi pucuk C sebagai C1 dan C2. Okey, laka saja. So laka maksudnya kita tak perlu guna protractor untuk ukur sampai sudut 42 darjah dan tak perlu guna pembaris untuk ukur sampai tepat-tepat 5.5 cm dan 8.0 cm. Tak perlu. Kita buat secara terus macam ni. Katakan ini A, ini B, ini C. So A ni 42 darjah, sisi A tu 5.5, sisi C tu sini 8.0. Kalau kita nak bentuk dua segitiga yang mungkin lah, kita boleh fikir macam ni. Okay, saya lukis semula segitiga tu. Sisi yang pendek tu perlu bergerak. So saya nak buat sampai dia nampak lebih pendek. Macam ni. Okay, so ini B. Ini 8.0 yang panjang ni. Ini 5.5, ini yang pendek. Okay. So kita boleh guna jangka lukis kita untuk lakakan C1 dan C2. So katakan ini saya panggil dia C1. C1 lah. So bayangkan jangka lukis kita macam ni. Satu ada jarum di sini. Di sini pula pensel. Ini pensel. Okay. So kita guna jangka lukis kita. Jarum letak di sini, pensel letak di sini, bukaan kita sebesar ni, dan lepas tu kita pusing. Bayangkan kamu pusing jangka lukis kamu, dan lepas tu dia buat pusingan dan dia akan memotong garis AC sekaligus. Dia potong di sini. Inilah C2. Dan inilah segitiga yang kedua.
yang berwarna hijau ni. Okay. So sini pun 5.5. So sebab kita nak guna jangka lukis ialah kita nak kekalkan panjang 5.5 ini, dan kita pusing sampai sini masih 5.5. Okay. So sekarang kita katakan saya lukiskan dia secara berasingan. Yang besar tu macam ni, A, B, C1. Yang kecil tu A, B, C2. Macam tu. Dua segi tiga yang mungkin. Dan sekarang cari nilai-nilai yang mungkin bagi sudut C. Sudut C ini atau ini. Cari dua sudut. Ini sudut tirus, ini sudut cakar. Sudut cakar lebih daripada 90. Okay? So kita nak cari kedua-dua tu. Kita guna petua sinus. Petua sinus. Kalau kamu masih ingat kan, petua sinus dia ada melibatkan sin. So kita ada keadaan sebegini. Bahagian ini kita panggil semua positif. Sin positif di sini juga. Okay? Sin positif pada bahagian ni dan bahagian ini. So bahagian pertama tu kita panggil theta, bahagian kedua 180 tolak theta. Okay. So kita nak tengok macam mana nak guna maklumat ini untuk buat soalan ni. Okay. So saya guna segitiga di sebelah kiri tu, masukkan maklumat yang saya ada. Segitiga yang warna hijau tu saya pun masukkan maklumat. Kamu akan rasa bila kamu guna petua sinus yang melibatkan pasangan, memang kita buat ini dengan ini pasangan pertama, dan ini dengan sudut ni pasangan kedua. Okay. Kalau kamu guna ni sama juga, ini dengan ini pasangan pertama, ini dengan sudut ini pasangan kedua. So maksudnya macam ni. Kalau saya tengok segitiga di sebelah kiri, so saya boleh cari sin C1 bagi 8.0 dan sin 42 bagi 5.5. Kalau saya guna segitiga berwarna hijau tu, kamu akan rasa sama saja. Bagi dengan sisi bertentangan, lepas tu sin 42 bahagi dengan 5.5. So kamu akan dapati kedua-dua ni sama saja. Ini dengan ini sama. Kalau sama, tak perlu buat dua kali lah, sebab pada akhirnya sama saja. So kita buat sekali, dan lepas tu kita boleh cari sudut C1 dan C2 dengan menggunakan ini dan ini. Okay, kita tengok macam mana nak guna ini sekejap nanti. So kita teruskan dulu. Saya biarkan sudut C kita C sajalah, tak mau C1 C2. Nanti saya label. Sekarang saya secara umum saya panggil sudut C. Nak cari sudut C ni 8.0 kena naik ke atas dari bahagi jadi darab. Kita tekan kalkulator. 8.0 darab dengan sin 42 bahagi 5.5, dapatlah 0.9733. Cari sudut C, songsangkan sin kita, dapat 76.773.
Kalau ini sudut tirus, maksudnya itu C1. C2 sudut cakar. So, ini C1. Nah, cari C2, kamu perlu ingat formula ini saja. Ini dari kalkulator tu sudut tirus. Kalkulator beri sudut tirus saja. Sudut cakar cari sendiri. 180 tolak dengan ini. Dapatlah C2. So, C2 180 tolak ini. Satu 103.27, itulah C2. Dapatlah kedua-dua sudut tu. Okay. Lepas tu seterusnya cari luas segitiga BC1 C2. Nak cari ini pula, BC1 C2, segitiga ni. So kalau kamu tengok ini dengan ini ya, kamu hanya perlu guna, tengok maklumat kita ada dulu. Kita sudah ada C1 76. Sini 76.73 sudah dicari. C2 ini 103.27 dapat cari. Ini pula sudah tahu 76.73. Kita tahu ini sebab ini segitiga sama kaki ya, 5.5 dan 5.5. So sudut di bawah dia memang sama. Ini dan ini sama. Okay, so kita nak cari luas segitiga ni. So kita ada, tengok maklumat yang ada. Kita ada dua sisi. Sudut dia bukan sudut kandung, tapi nak cari sudut kandung senang saja. Okey, kita cari sudut kandung lah. Ini dua sisi sudah ada. Okey, so saya lukis semula segitiga yang saya nak guna tu 5.5, 5.5. Sini 76.73. Sini pun sama, 76.73. Cari sudut di atas dulu. Nak cari ini dulu. 180 tolak 76.73 tolak 76.73. Dapatlah sudut di atas. (26.54) saja. Sekarang kita nak cari luas segitiga ni ya. Ini kita panggil segitiga B C1 C2. Nak cari luas ni kita guna dua sisi ini dengan ini dan sudut kandung kita. Okay. Formula kita luas segitiga BC1 C2 sama dengan setengah darab 5.5 darab 5.5 darab sin 26.54. Dan kita tekan kalkulator. Kita dapat 6.758. Okey, dapatlah ni. Okey, so kita tengok belakang pula. Ada banyak soalan lagi ya. Ini kebat, boleh cuba dulu. Inilah keadaan 3 dimensi ni. So perlu cuba sendiri juga. Lepas tu soalan SPM. Lepas tu ini pun format SPM . Kalau
kita tengok soalan macam ni ya, memang dia banyak markah, 10 markah. So penting lah bab ni.